270. Sedekah Serantau Muslim. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran untuk jam terakhir aspirasi. Seperti mana yang saya wawarkan tadi, waktu ini kita akan bersama Menerusi Slot Agama dan Peradaban. Dah pun bersedia di konti IKIM untuk bersama dengan sahabat pendengar. Kita ada yang bahagia Dr. Zaidi Ismail di konti. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak Dr. berada di konti Dr. Alhamdulillah hari ini berkesempatan untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar. Dan untuk makluman bersama, Dr. Muhammad Zaidi merupakan Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan kali ini di tangan saya pun ada buku Akal Ilmu dan Pendidikan Kerangka Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan insyaAllah kita akan kupaskan buku ini juga Dr. ya, untuk slot-slot bersama dengan Dr. Cumanya di awalan ini bila cakap tentang tajuk kita juga tentang akal dalam kerangka Ahli Sunnah Wal Jamaah ni Dr. Awalan ni sebelum kita buka buku Dr. Kita nak dapatkan idea asal macam mana Dr. boleh tergerak untuk melakukan ataupun membukukan tema ini Dr. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Kita memanjatkan kesyukuran saya sendiri khususnya sebab diberikan kesempatan lagi, umur masih ada lagi ya untuk bersiaran dalam radio IKIM. Macam yang DJ Yati nyatakan tadi, memang saya ni setahun sekali lah muncul dan ni dah sampai giliran ni daripada Julai hingga September insya-Allah. Kalau harap diberikan kesihatan lah ya. Tentang buku ni, dia sebenarnya ialah tajuknya itu, saya rasa satu tajuk yang bagi saya, dalam hemat saya itu, dia akan relevan sampai bila-bila. Betul. Selagi kita ini bersungguh dengan Islam kita lah ya. Sebab satu yang saya tegaskan dalam buku itu, dalam pemilihan tajuk tu, bila fikir-fikirkan apa tajuk yang sesuai untuk membayangkan isi kandungan yang ada tu, saya fikirkan memang penting untuk kita memberikan penegasan dan penjelasan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kerana itu saya sebut di situ dia dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab Islam yang kita pupuk di rantau Melayu ini ialah Islam dalam kerangka itu ya. Dan ini bukan satu perkara yang setahun dua, tapi sudah ratusan tahun. Betul. Ya. Jadi yang itu perlu dijelaskan. Kenapa perlu dijelaskan? Sebab mungkin ada sebahagian daripada kalangan kita yang beranggapan benda ni sepatutnya dah jelas. Ya. Dah bertahun-tahun, dah bertahun-tahun kan, dan sering dah disebut ya. Saya rasa dia penting sebab pertamanya, dan ini pernah saya sebutkan dalam siaran kita di waktu-waktu yang lepas untuk tajuk yang mungkin sedikit berbeza. Kerana generasi bertukar. Ya, maksudnya yang dulu anak mungkin kini dah jadi bapa. Betul. Ataupun kemudiannya mungkin dah jadi datuk ya. Dan kalau umur panjang boleh jadi moyang, tapi ada yang tak sempat jadi datuk pun ya. Tapi ialah bila dia berubah, dia semakin lanjut, akan ada anak, daripada anak mungkin ada cucu, daripada cucu mungkin ada cicit, dan kemudian ada piot dan onang-onang. Saya tak tahulah itu, kalau orang yang mahir bahasa Melayu dia tahulah dia punya. Orang Melayu kita mungkin lebih rapi ya. Kalau mungkin orang Inggeris ke, dia grandchildren, grand-grandchildren, dia tak ada macam istilahnya spesifik. Mungkin kerana itu membayangkan orang Melayu kita ni lebih rapi dari segi itu. Dia menjaga dia punya generasi itu, ada gelaran-gelaran yang khusus untuk menamakan setiap generasi daripada satu kepada generasi yang berikutnya. Tapi itulah, bila generasi baru tu lahir, kita tidak boleh take for granted, kita ambil mudah bahawa apa yang mungkin bapa dia fahami, apa yang mungkin datuk dia fahami, secara automatik anak dia akan fahami, secara automatik cucunya akan fahami. Jadi ini yang saya rasa kita tak boleh ambil mudah. Jadi pendidikan itu, selain pada menangani isu-isu yang bersifat sezaman, maksudnya setiap zaman tu akan ada cabaran, akan ada penemuan, akan ada teknologi yang lahir dalam zaman itu, yang memang harus ditangani, harus didepani, harus dikuasai. Ya, itu kita tak nafikan, penting. Dan dalam pendidikan perlu ada ruang yang cukup untuk itu. Ya.
Tapi ini tidak bermakna bahawa kita harus lupa bahawa ada perkara-perkara yang sampai bila-bila pun perlu. Relevan. Dia relevan. Tapi dia relevan bukan sebab dia baharu dan khusus untuk zaman itu. Dia satu perkara yang sentiasa setiap zaman perlu dijelaskan. Sebab dia dinamik. Sebab dia berubah-ubah dan ada generasi baru yang lahir. Jadi dua-dua ni ada tempat dia. Dan harus diberikan penemuan dan juga harus ditangani dengan seadilnya. Jadi kita jangan ini bukan either or. Dia bukan kita nak pilih satu buang yang satu. Dua-dua ni harus dibawa sama-sama. Orang Islam bawa sekali, ya. Jadi semangat saya dalam buku ini lebih kepada untuk membicarakan balik perkara-perkara yang pada setiap zaman harus dijelaskan. Dia bukan perkara baharu dalam pengertian dia khusus untuk zaman itu, tidak pada zaman yang lain, tapi dia perkara yang setiap zaman akan berulang, tapi dia perlu dijelaskan sebab ada generasi baharu. Ada kumpulan baharu yang perlu diberikan kefahaman itu. Jadi yang itu yang merupakan semangat buku ini, ya. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah pun begitu, harus dijelaskan, ya. Sebab kalau tidak nanti dia hanya tinggal sebagai nama. Kan, ya? Orang kenal Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi apa benda tu tak tahu. Apa dia yang dimaksudkan, apa implikasinya, apa kesannya. Yang itu mungkin sebab dia hanya kenal nama. Apa pentingnya? Jadi yang itu yang saya nampak jangan kita lupakan. Betul. Ya. Dan penjelasan tu harus penjelasan yang sekurang-kurangnya memadai. Betul. Ya, sebab kalau dia kurang, orang tak jelas, dia juga akan menimbulkan masalah. Jadi yang itu memang saya mengambil itu sebagai tanggungjawab dan saya percaya ramai juga pihak-pihak yang lain yang sedar dan juga mengambil tanggungjawab masing-masing tentang itu. Hanya ialah kalau bercakap tentang tema dan tajuk yang harus dibicarakan dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah itu memang terlalu banyak tajuk. Hanya saya secara peribadi dan saya percaya ramai juga dalam kalangan kaum muslimin yang berkongsikan pendirian dan pandangan yang sama, yang melihat bahawa kita tidak harus membazirkan masa kita untuk bercakap perkara-perkara yang kita pasti sampai bila-bila pun akan ada perbezaan. Harus dijelaskan macam ada perubahan. Ya, dia sekarang Ahli Sunnah wal Jamaah dibicarakan boleh talqin ke tidak, tahlil tu boleh ke tidak, qunut boleh. Jadi saya mengelak perkara itu penting dan harus dijelaskan dan saya tahu memang ada pihak yang telah menjelaskan. Tapi saya rasa ada lagi perkara-perkara lain yang sangat penting yang harus kita berikan tumpuan dan mesti ada sejumlah dalam kalangan cerdik pandai kita yang juga menumpu tentang perkara itu. Ya, sebab kalau tidak dia akan dibiar tidak ditangani dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak disentuh. Jadi masyarakat sampai bila-bila pun tak tahu akan, dan bukan setakat jahil, tapi kita khawatir oleh kerana kejahilan itu dia memusuhi perkara tersebut. Ya, kadang-kadang kalau jahil tak tahu, dia tak bermusuhan tak apa, tapi kadang-kadang dia menjadi musuh kerana dia tak tahu. Yang itu lebih bahaya sebab bila jadi musuh dia akan memusnahkan benda itu. Jadi yang itu yang saya lihat penting juga untuk kita pertimbangkan, dan kerana itu bagi saya, kerana pada pengamatan saya macam kurang dibicarakan soal akal. Bagaimana akal itu difahami dan dijelaskan dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan susulan pada akal itu persoalan ilmu, dan daripada ilmu pula persoalan pendidikan. Sebab pendidikan itu kita nak memupuk ilmu itu dalam jiwa-jiwa, dalam diri para murid, kan? Medium ilmu dan sebagainya, saluran bagaimana ilmu itu disampaikan, dipupuk, diperkembangkan. Jadi yang tiga inilah yang saya lihat kerana kurang, bukan langsung tak dibicarakan, tapi agak kurang dibicarakan dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana itu saya mengambil tanggungjawab itu untuk mengusahakan setakat kemampuan saya lah, ya. Saya pasti ramai lagi yang lebih alim yang kita sangat alu-alukan, kita sangat raikan kalau sekiranya ada pihak mengambil tanggungjawab itu untuk juga turut menyambung perbincangan tentang tajuk akal, ilmu dan pendidikan itu. Masya Allah. Saya tertarik juga sebenarnya bila doktor sebut tentang betapa akal ni kadang-kadang, sedangkan akal ni sangat penting, tapi orang kadang-kadang terlupa nak sentuh, dan musibahnya, bahayanya dia membawa kepada Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri tidak difahami
Sebab Betul. mungkinlah dia jarang disentuh itu kadang-kadang bukan sebab dia sengaja, tapi sebab dia punya pemerhatiannya itu ataupun perhatiannya itu, fokusnya itu sudah macam dialihkan kepada perkara yang saya sebutkan tadi lah, yang kecil-kecil, yang sampai bila-bila pun akan ada perbezaan. Jadi ada perkara-perkara yang tak jadi tumpuan sebab kita sudah macam distracted. Kan? Atau mungkin sebenarnya doktor, kalau kita dapat tackle yang ini, yang asas ni, yang akal ini, yang lain-lain tu sebenarnya orang lebih faham, mudah faham sebab kita dah tackle daripada awal. InsyaAllah, saya rasa memang ada sebahagian daripada perkara itu. Kalau perkara pokok itu dijelaskan dengan baik, perkara yang rantingan ini dia tidak akan jadi masalah. InsyaAllah. Dan kita berharap akan ada sebahagian daripada yang kita perbincangkan itu nanti yang merupakan perkara-perkara pokok yang insyaAllah kalau dapat difahami dengan jelas, perkara yang sebelum ini dipermasalahkan akan insya-Allah tidak menjadi masalah untuk kita. InsyaAllah. Itu dah bila cakap dengan Dr. Muhammad Zaidi, memang kita akan sangat fortenya adalah tentang akal itu sendiri, masya-Allah. Dan saya hari ini berkesempatan, anda juga berkesempatan untuk bersama-sama dengan doktor untuk mengupas tentang ini, dan insya-Allah lepas ni kita akan mencari seketika. Cumanya kita nak faham juga, selalunya bila orang cakap tentang akal ni doktor, orang akan cakap kata akal itu adalah fikiran. Betul ke macam tu kan? Adakah sekecil itu saja pemahaman kita tentang akal? Jadi lepas ni kita akan kupaskan lebih lanjut lagi berkenaan dengan definisi akal yang sepatutnya kita faham, dan kita akan berhenti rehat seketika. Untuk sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0106682270. Sedekah Serantau Muslim. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi agama dan peradaban. Tetamu kita masih lagi di konti bersama dengan yang bahagia Dr. Muhammad Zaidi Ismail, merupakan timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita bawakan buku hari ini berkenaan dengan akal, ilmu dan pendidikan kerangka ahli sunnah wal jamaah. Tadi kita sebelum kita berhenti rehat, kita nak kongsikan juga antara definasi akal itu sendiri. Tapi sebelum tu doktor, kita nak tamatkan juga dulu kan dengan tema buku ini berkenaan dengan akal, ilmu dan pendidikan. Doktor dah kongsikan, cumanya tentang kerangka ahli sunnah wal jamaah itu sendiri doktor. Kalau boleh doktor kupaskan sedikit tentang itu. Saya bila dah dia sebut pasal buku ni, saya kena tengok silap juga ya, kan takut saya sendiri tersilap sebut. Masya-Allah. Tadi ialah saya jelaskan serba sedikit tentang kerangka ahli sunnah wal jamaah. Saya ambil itu sebagai kerangka perbincangan untuk 3 tajuk yang saya pilih itu. Tapi tentang ahli sunnah wal jamaah ini banyak perkara lah yang harus dijelaskan. Hanya dalam kesempatan saya mengarang buku ini, saya lihat ada 3 ciri atau 3 perkara yang saya rasa perlu saya sebut, ya, perlu saya ketengahkan, perlu saya tegaskan supaya kita berikan perhatian, kerana dia merupakan ciri-ciri yang bagi saya penting. Kalau kita nak faham ahli sunnah wal jamaah tu secara yang setepatnya dalam konteks zaman kita sekarang khususnya, ya. Dan kita sekarang ni bercakap memahami satu tradisi yang saya sebut tadi panjang beratus tahun, ya. Beratus tahun tu dalam konteks alam Melayu lah. Tapi kalau dalam konteks Islam, dunia Islam yang lebih luas itu, dia malahan ribuan tahun, ya. Dan mungkin kalau alam Melayu pun sebenarnya ada pandangan yang mengatakan dia juga ribuan. Maknanya pengislaman di alam Melayu ini bukan bermula lewat. Dia bermula pada zaman para sahabat. Sudah ada utusan-utusan yang dihantar, ya. Walaupun mungkin dia akan banyak halangan, mungkin tidak giat ataupun perkembangan itu tidak laju, tapi sudah ada utusan-utusan mubaligh, pendakwah yang dihantar. Malahan ada sebahagian daripada pengkaji yang menyebut daripada sejak zaman Saidina Uthman sudah ada, ya. Dan ada rakaman sejarah itu dalam teks-teks buku sejarah. Tapi ialah saya bukan ahlinya. Mungkin nanti kita mintalah sejarawan yang sangat pakar dalam bab ini untuk menggali dan berkongsikan perkara itu dengan para pendengar, insya-Allah. Jadi satu ciri yang saya rasa penting untuk kita tegaskan bila bercakap ahli sunnah wal jamaah ialah yang ciri yang dinamakan wasat. Wasatiyah lah, ya. Sebab saya tahu memang perkara ini banyak diperkatakan. Sebahagiannya mungkin dijelaskan dengan baik, tapi mungkin ada lagi 2-3 perkara yang saya lihat berhubung dengan sifat wasat ini yang elok juga kita bincangkan. Sifat wasat itu. Wasat ni maksudnya orang cakap sederhana, pertengahan. Tapi ialah benda tu dia boleh, kalau tidak dijelaskan, dia boleh membayangkan banyak maksud lain, ya. Sebab kalau kita ambil peperiksaan tu, kalau dia punya sebagai contoh keputusannya sederhana saja dekat tengah-tengah itu tidak membayangkan sesuatu yang positif, ya. Jadi harus dijelaskan pertengahannya bagaimana, sederhananya bagaimana. Jadi tapi itu kalau kita bersetuju untuk menterjemahkan perkataan wasat tu sebagai sederhana ataupun pertengahan. Tapi bukan kita sahaja yang tertanya-tanya. Sebab kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang sampai pada kita, para sahabat pun bertanya pada Nabi bila ayat Al-Quran tentang wasat ni kan. Litakunu syuhada 'alan nas kan, ummatan wasata itu. Para sahabat pun bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksudkan dengan wasat, ya.
Dan Nabi alhamdulillah telah menjelaskan wasat dalam Al-Quran itu apa. Dan Nabi menjelaskan dia adil. Jadi kita tak payah, sebab Nabi dah bagi penjelasan, wasat di situ maksudnya adil. Jadi kita jangan bersusah payah lah. Sebab Nabi dah menjelaskan yang dimaksudkan dengan wasat di situ ialah Adil. ini umat yang adil. Ya, hanya kita perlu menerangkan adil tu maksudnya apa. Ya. Dan saya rasa kepada sebahagian daripada kita dah juga masyhur dijelaskan bahawa adil tu maksudnya meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu pun harus dijelaskan tempat yang dimaksudkan itu apa ya. Benda tu nanti akan ada orang akan bertanya lebih lanjut. Jadi dalam konteks ini, bila kita cakap adil itu, yang berkait dengan isu dia pertengahan itu tadi, ialah dia dia pertengahan antara dua ekstrim. Ya. Dia tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Maksudnya, bila kita cakap pertengahan, dia mesti ada dua ekstrim tu. Dan kita harus minta penjelasan ekstrim apa yang kita maksudkan dalam perbincangan itu. Apa yang sebab kalau tidak, tu, dia macam terawang-awang. Ada orang rasa kadang-kadang dia duduk dekat tempat ekstrim tapi dia rasa dia dah pertengahan dah pun. Kerana itu harus dijelaskan. Bila cakap dia tengah antara dua ekstrim. Apakah dan dua ekstrim apa tu? Dua ekstrim itu? Yang ini perlu dituntut. Perlu diperjelaskan. Kalau pihak yang mengatakan dia di tengah, dia kena nyatakan dia di tengah antara dua keadaan yang melampau. Apa keadaan melampau itu? Sebab kalau tidak, dia hanya nama kata tanpa maksud. Betul. Ya. Jadi yang itu harus dijelaskan. Ya. Jadi dalam konteks ahli sunnah wal jamaah ini, maknanya dalam ahli sunnah wal jamaah itulah mereka mendakwa bahawa inilah pegangan yang paling adil, yang paling wasat, yang paling tengah. Yang paling tengah. Dan itulah ciri ahli sunnah wal jamaah itu. Dia merupakan dia tidak terjebak dalam keadaan melampau, baik melampau yang satu ini atau melampau yang sebelah lagi. Ya. Jadi tapi tetap perlu siapa-siapa yang mendakwa itu menjelaskan apa sifat melampau atau keadaan melampau yang dimaksudkan itu. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah, kalau kita menggali lebih lanjut, jelas pegangan ahli sunnah wal jamaah ni dalam kes-kes yang selalunya ada dua keadaan melampau itu, selalunya jalan penyelesaian yang diambil tu sentiasa di tengah. Satunya ialah yang insya-Allah kita akan bicarakan dalam minggu-minggu yang berikutnya. Ialah antara akal dengan nakal. Akal dengan khabar. Akal dengan riwayat-riwayat. Ya. Yang itu sehingga sekarang masih sebahagian kita masih pening lagi. Ya. Saya rasa dalam siaran yang sebelum ini saya sebut malahan ada universiti yang ditubuhkan di Malaysia ini khusus dengan misi untuk menggabung jalinkan, mengharmoniskan antara ilmu-ilmu akli dan ilmu-ilmu nakli. Jadi maknanya satu universiti ditubuhkan untuk tujuan itu. Maksudnya dia ada problem. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah selalunya akan menawarkan satu penyelesaian, mengambil pendirian yang tidak ekstrim akal semata-mata, tidak juga ekstrim nakal semata-mata. Dia sentiasa ada satu kedudukan yang harmonis, yang di situ nanti ada elemen akli, ada elemen nakli. Ini satu contoh. Satu contoh. Dan benda inilah benda yang sudah dibahaskan berzaman-zaman. Dan masih berlaku. Dan masih berlaku, dan kerana itu perlu diajar balik. So itu ada perlunya perulangan-ulangan. Diulang. Sebab kadang-kadang kita rasa kita sebagai datuk dah faham. Kita dah faham. Anak kita, cucu kita dan generasi-generasi seterusnya tidak ada jaminan mereka faham. Dan dicampurlah suasana zaman itu. Ialah dengan cabaran-cabaran, dengan segala bentuk fahaman-fahaman yang datang membanjiri masyarakat kita. Jadi lebih sukar. Ya. Jadi itu satu. Dan dalam yang ini saya bincang kalau dalam buku ini dalam bab pendahuluan. Saya jelaskan serba sedikit. Tidaklah terlalu panjang, tapi sedikit saya bawa contoh-contoh, tapi dalam keadaan yang sangat padat lah. Ya. Saya bawa satu, akal dengan nakal. Kalau kita lihat juga dalam sejarah umat Islam, ada golongan yang sebab dia nak mempertahankan ketunggalan, ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala ini,
sampai ke tahap dia nafikan Tuhan yang ada sifat. Ya, memang ada nanti. Kalau siapa-siapa kalau dalam akidah akan ada golongan sebab dia cakap Tuhan ini ni satu tunggal. Sebab kalau sifat ni banyak. Dia tak jadi satu. Pada fikiran mereka. 99 ada cakap lebih daripada 99. Jadi ada golongan yang mengatakan tak mungkin ada sifat-sifat dan nama tu tunggal, satu. Esa tu jadi pakai. Esa. Dan ada golongan yang akhirnya ketunggalan itu jadi kabur sebab sifat-sifat ini. Tapi selalunya ahli sunnah wal jamaah akan ambil jalan tengah supaya tidak menafikan sifat tapi tidak menjejaskan ketunggalan, ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ada juga yang dalam memahami sifat Allah Taala ni pula, dia jadi ekstrim. Sifat ini sama seperti makhluk. Ya. Jadi satu tu menafikan sifat sama sekali, tapi ada juga sifat ekstrim yang lain itu sebab sifat ni ialah mendengar, melihat, berkehendak, berkuasa. Dan inilah sifat-sifat yang memang kalau dalam dia punya pengalaman hariannya itu sifat-sifat makhluk. Jadi ada yang kefahaman itu sampai kepada tahap bahawa dia sama macam makhluk. Ya. Yang macam, ialah kita tahu makhluk ni dia ada badan, dia ada itu yang dinamakan mujassimah itu. Mujassimah itu dia maknanya sama macam yang ada jisim ni. Dia duduk, dia ada tangan, begitu. Benda ini berlaku. Ini kesesatan. Ini sifat ekstrim. Jadi ahli sunnah wal jamaah selalunya mengambil penyelesaian tidak menafikan sifat tapi tidak sampai menjejaskan ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi nak bahas secara detail itu saya bawa ni ciri dia, ciri dia, contoh-contoh. Tapi kalau nak bahas, nak belajar tu memanglah boleh berminggu-minggu, ya. Saya nak bawa itu contoh. Sama juga kalau kita tengok ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran, kita tahu kan Al-Quran itu kan dulu pernah berlaku Quran ni qadim ke makhluk. Pada zaman saya rasa siapa-siapa yang belajar pelajaran agama ni dia pernah terdengar. Faham tak faham tu satu hal lain, ya. Sama juga di situ kita lihat bahawa ahli sunnah wal jamaah dengan para imam yang ada itu bila mereka mengemukakan pendirian dan penyelesaian kepada keadaan masalah yang timbul kerana ada sifat melampau ini, menampilkan satu pendirian, satu kedudukan yang menyatakan bahawa kalam Allah itu qadim, tapi tidak sampai ke tahap dakwatnya itu pun qadim. Kertas yang dipakai itu pun qadim, bukan dicipta. Sebab kita memang dalam etikat kita, dakwat itu makhluk. Kertas itu pun makhluk, sebab itu dia boleh terbakar. Yang qadimnya tidak akan musnah. Ya. Jadi kita dapat maknanya ahli sunnah wal jamaah itu memberikan penyelesaian yang tidak terjebak dalam ekstrim ini, tidak juga terjebak dalam ekstrim yang satu lagi. Dan banyak kalau kita lihat, ya, dalam soal akhlak, ya, supaya manusia itu bertanggungjawab. Kalau tidak cakap makhluk, maknanya manusia tidak bertanggungjawab. Segala-galanya Allah Ta'ala yang cipta. Semua dengan izin Jadi, Allah. dia buat jahat pun, dia bunuh orang pun Allah Ta'ala yang cipta. Dia tak bersalah. Sebagai contoh lah. Memang ada yang sesat begitu. Betul. Ataupun yang mengatakan, Allah Ta'ala tidak berkuasa. Semua itu kehendak manusia yang tentukan kehendak dia. Kita itu uruskan ada juga semuanya. Yang Jabariyah, Qadariyah itu. Ya. Jadi, tetap ahli sunnah wal jamaah menawarkan satu penyelesaian, mengambil satu pendirian yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Masya Allah. Ya. Jadi ini merupakan satu penzahiran dalam sejarah. Ya. Jadi kalau kita pegang pendirian ahli sunnah wal jamaah, kita bawa kerangka ahli sunnah wal jamaah, kita jangan lupa bahawa ini ciri kita. Sifat wasat ini, sifat adil ini. Tidak terheret dan terjebak kepada mana-mana ekstrim ini. Dan ini tidak mudah. Ya, dan mungkin ada cabaran-cabaran baru yang tidak timbul sebelum ini, yang kalau kita nak bawa kerangka ahli sunnah wal jamaah, kita harus mempertahankan satu pendirian, satu pembawaan, satu pendekatan yang adil itu. Ini mungkin mudah dibicarakan, tapi dalam kita betul-betul nak mengumpulkan satu rumusan dan penyelesaian, dia sangat
mencabar lah. Sangat memerlukan akal yang sihat dan faham tu Ya. kan. Itu satu ciri yang saya tegaskan. Wallahu alam, saya tak tahu kita ada masa tidak. Ada lagi 2 perkara yang saya lihat penting juga untuk kita fahami. Satunya, bila dibahaskan ahli sunnah wal jamaah ni, orang bercakap tentang adanya generasi salaf, ada generasi khalaf. Ya. Yang salaf ni yang dahululah, yang dekat dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, ya. Ada yang cakap 300 tahun, ada yang 400 tahun dia, tapi tak jauh bezalah. Ya. Yang khalaf ni yang selepas itu, yang datang selepas itu. Sehingga kan menggambarkan bahawa yang dalam khalaf itu selalu ni tidak semurni yang dalam salaf, dan yang dalam khalaf itu yang datang kemudian selepas 300 atau 400 tahun itu yang seolah-olah macam bersalahan atau macam terputus dengan salaf. Ini yang saya rasa para ulama sebelum ni pun telah bahaskan. Sebab bila salaf dengan khalaf ni bukan maksudnya dia bercakap ini pendekatan yang berbeza. Dia hanya mengatakan ini ialah zaman. Ini 300-400 tahun, ini yang selepas 400 tahun. Itu hanya garis masa. Ya. Sebab kalau kita lihat dalam kalangan para sahabat, para tabi'in pun, kita akan lihat ada pendekatan-pendekatan dengan penekanan yang berbeza sama-sama mereka. Bukan ke tahap bahawa mereka ni terpisah sama sekali, tapi ada sebagai contoh dalam kalangan para sahabat yang lebih bersifat pemikir. Ya, memang ada para sahabat yang bersifat pemikir yang malahan diiktiraf ada ilmu tentang takwil yang boleh pergi kepada makna-makna, lapisan makna yang lebih mendalam. Ada para sahabat yang berpada dengan mungkin pada satu lapisan makna. Tapi trend ini ada dalam kalangan para sahabat. Dan ini jugalah penzahiran dalam zaman khalaf. Ya, ada dalam kalangan para ulama khalaf itu yang memang pergi lebih mendalam. Tapi ada juga yang rasanya tak perlu kita nak pergi dalam-dalam, cukup dengan satu lapisan maksud yang zahir ini. Yang itu ada. Jadi kita jangan mengatakan bahawa yang salaf dengan khalaf ni macam seolah-olah yang khalaf ni pendekatan yang sama sekali tak ada dalam salaf. Sebab yang dalam khalaf ini pun kalau kita lihat, sebahagian besar pada mereka itulah murid-murid kepada yang dalam salaf ini. Jadi biasalah kalau gurunya begitu, anak muridnya yang akan memperkembangkan apa yang telah gurunya ajarkan, dan akan adalah sumbangan-sumbangan anak murid itu. Dan kerana itu benda itu berkembang. Tapi dia bukan terputus. Ya. Jadi kita lihat bahawa jangan melihat salaf dan khalaf ni macam satu pemutusan pendekatan. Khalaf ni sama sekali macam dah berbeza dah dengan salaf. Bagi saya, kita harus lihat bahawa dalam salaf itu ada beberapa pendekatan yang semuanya sah, dan kemudiannya pada zaman khalaf pendekatan itu disusuli dan dikembangkan oleh para anak muridnya yang juga merupakan wibawa hebat dalam tamadun Islam, yang kemudiannya akhir membina satu tamadun yang berumur ribuan tahun sebenarnya. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi ini juga kita kena faham. Bila ahli sunnah wal jamaah ni kena faham. Dia sebab dia bukan baru. Betul. Dia sudah wujud lama dalam sejarah, dan kita sebab itu kena belajar sejarah supaya kita jangan sebab bila kita terputus pada sejarah, tak tahu bagaimana benda ini, macam mana perkara ini dialami dalam kehidupan sebenar zaman berzaman. Itu yang kita rasa macam perkara ni baru berlaku. Ya, sedangkan kalau kita sedar benda ni bukan satu benda baru. Dan kita akan jadi lebih insaf. Ya. Wallahu alam. Tapi mungkin pada kesempatan yang lain kita akan pergi lebih lanjutlah tentang perkara ini, insya-Allah. Insya-Allah. Dan itu berkenaan dengan ahli sunnah wal jamaah, ada satu lagi poin insya-Allah nanti kita akan kongsi kalau sempat. Sebab kita pun agak keterbatasan masa juga, dan kita akan berteriak sekali lagi untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan, anda dijemput untuk mengisi kekosongan jawatan di Institut Kefahaman Islam Malaysia sebagai Fellow Grade DQ48. Anda perlu memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana dalam bidang ekonomi dan keuangan, mempunyai pengalaman penyelidikan tidak kurang daripada 6 tahun di institusi pengajian tinggi atau institut penyelidikan sama ada dalam sektor awam maupun swasta. Untuk maklumat lanjut, layari www.ikim.gov.my. Tarikh tutup permohonan sebelum 9 Julai 2019. Madu Raihanah diimport khas dari Lembah Hadramaut, Yaman yang dijamin keaslian dan kelazatannya. Soft gel Raihanah terdiri daripada minyak habatus sauda, minyak zaitun dan minyak kelapa dara yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Raihanah, jenama yang berkualiti dan produk bermutu tinggi.
Madu. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.raihanahmadu.com atau hubungi 03-8741-2319. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah. Wakaf telaga adalah sedekah yang paling afdal untuk ibu ayah kita yang telah meninggal dunia. Selama ini mereka banyak berjasa membesarkan kita. Ayuh kita keluarkan sedikit rezeki yang kita ada untuk berwakaf buat ibu ayah kita yang tercinta. Segera rebut peluang untuk wakaf telaga bersama Serantau Muslim, dapat pahala jariah dan bantu orang yang susah. Layari segera wakaftelaga.com atau hubungi 0166682270. Sedekah Serantau Muslim. Dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami di Kuantan Pahang 89.6 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami, tak kira di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan untuk terus bersama menerusi agama dan peradaban tengah hari ini. Di hari Rabu yang positif, kita lebih positif lagi bila kita kenal dan tahu dan faham tentang akal kita. InsyaAllah akal dalam kerangka Ahlussunnah Wal Jamaah pada tengah hari ini bersama dengan yang bahagia Dr. Muhammad Zaidi Ismail di Konti. Mungkin Doktor, kita sampai hujung-hujung juga ni. Rasanya tak sabar juga nak tahu lebih lanjut lagi, tapi insyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang. Sikitlah kesimpulan untuk topik kita pada hari ini, Doktor. Yelah, dia ada satu ciri lagi yang saya rasa kita tak sempat, tapi tak apalah sebab kita insya-Allah saya akan bersama kalau dipanjangkan umur diizin Allah Taala selama 13 minggu termasuk minggu ini. Jadi kita tak perlu tergesa-gesa lah. Akan ada peluang lagi untuk kita bincangkan lebih mendalam. Hanya tadi saya jelaskan tentang pentingnya untuk kita fahami dengan betul apa yang kita maksudkan dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, sebab dia memberikan kita kerangka kefahaman. Dan dengan kerangka kefahaman itulah kita akan nanti cuba lihat dengan lebih lanjut apa yang kita fahami dengan akal, dan daripada situ nanti akan memudahkan kita faham ilmu, sebab ilmu tu nanti yang menerima ilmu tu akal. Betul. Akal kita. Dan pastilah pendidikan itu ialah satu saluran ataupun jalan utama untuk kita mendidik akal kita semua, supaya akhirnya dapat menerima ilmu yang bermanfaat, dapat amalkan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang itu topik dan tumpuan kita lah. Tapi kita akan cuba bahaskan berpandukan kerangka Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan kerana itu dalam kita punya sesi pada hari ini, kita cuba jelaskan serba sedikit setakat yang kita mampu apa itu Ahlussunnah Wal Jamaah. Ya? Satu yang kita telah tegaskan tadi, ciri yang harus kita sentiasa ingati ialah dia membawa pendekatan yang adil, yang wasat itu. Ya, dia tidak terjebak dalam mana-mana kedudukan dan sifat melampau itu. Ya. Yang keduanya, kita tegaskan tadi dalam Ahlussunnah Wal Jamaah itu dia ada generasi salaf, ada generasi khalaf. Tapi generasi salaf dan khalaf ni bukan terputus. Dia hanya merupakan satu generasi yang mungkin 300 tahun pertama itu dia merupakan punca. Dia macam punca air. Selepas itu dia berkembang pada generasi khalaf. Mengalir. Generasi khalaf, dan bila dia berkembang tu sungai itu akan melebar. Ya. Yang itu nanti berkait dengan ciri yang ketiga. Yang insya-Allah kita akan cuba bincangkan pada minggu depan. Dan ciri yang ketiga itu serba sikit kalau saya boleh kongsikan ialah penjelmaan Ahlussunnah Wal Jamaah dalam sejarah bila dia berkembang ke seluruh dunia ni. Bagaimana patternnya itu. Bila dia bergerak. Sebab dia kita tahu nanti dalam khalaf itu selalunya orang akan bercakap tentang 3 mazhab utama. Kalau tentang akidah lah, tentang isu-isu akidah, 3 mazhab utama itu yang mazhab Asy'ariyah, mazhab Maturidiyah dan mazhab Hanabilah. Kadang-kadang disebut mazhab Athar. Ya. Jadi kita kena faham tu. Pertamanya mereka ini bukan bermusuhan, dia macam kita cakap mata air, dia mata air berpunca kemudian dia membesar dalam sejarah. Memanglah kadang-kadang ada tension, ya. Tapi tension itu kalau kita tahu konteksnya itu, kita akan tahu itu tidak sampai ke tahap membawa kita bermusuhan, berbunuhan dan sebagainya. Yang itu harus kita fahami, sebab kalau kita tak fahami, dia timbul balik zaman sekarang. Dia jadi masalah balik. Kan? Ya, benda yang tak sepatutnya dipermasalahkan jadi masalah. Daripada masalah bawa pergaduhan, permusuhan. Daripada permusuhan bawa pada pembunuhan kalau tak betul-betul dikawal. Jadi itu yang penting, kefahaman itu. Sebab kalau tidak kita ambil mudah, kita rasa datuk kita dah faham, moyang kita dah faham, kita tak perlu nak baca balik. Masalahnya begitulah. Bila dah jadi, barulah kita tercari-cari penyelesaiannya. Jadi insya-Allah tak apa, pada minggu akan
akan datang kita akan cuba perjelaskan setakat yang saya mampulah, insya-Allah. Kita harapkan para pendengar dapat terus bersama dan juga bersabar. Ya, insya-Allah. Untuk kita terus ikuti perkongsian bersama dengan Dr. Muhammad Zaidi, insya-Allah. Apapun, terima kasih banyak Doktor. Hari ini pencerahan sangat baik untuk sama-sama kita faham awalan puncanya bila kata tentang ahli sunnah wal jamaah, fungsi akal itu sendiri, insya-Allah. Tapi macam mana doktor ceritakan, kita akan kongsikan pada minggu akan datang. Seterusnya untuk anda jangan ketinggalan untuk terus sertai ataupun mendengar agama dan peradaban setiap hari Rabu pukul 12.15 tengah hari. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, telah sampai ke penghujung juga pertemuan aspirasi bertemankan saya Nur Hayati Paradi.